Selamat petang, salam sejahtera. Akhirnya berita yang kita tunggu-tunggu, keputusan daripada Agung akhirnya diumumkan. Sejak 2 menjak ini, ada banyak isu yang panas, ada banyak isu yang begitu memerlukan perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Khususnya untuk kemakmuran Malaysia, khususnya untuk kebaikan rakyat Malaysia. Daulat Tuanku, terima kasih Tuanku kerana telah sanggup memperkenankan satu keputusan yang kita selama ini mahu-mahukan. Hari ini disahkan secara rasmi, Agung telah berkenan dan meluluskan apa yang telah diputuskan oleh ahli-ahli parlimen apabila perkenankan 14 akta di parlimen. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenankan 14 akta termasuk Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti yang diluluskan pada mesyuarat kedua penggal kelima parlimen ke-14 lepas. Wow. Ini satu berita untuk rakyat Malaysia yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling kita ingin-inginkan berlaku di Malaysia. Kestabilan di Malaysia, kestabilan politik di Malaysia bukan kerana PRU, saudara-saudara. Ada orang kata PRU perlu diadakan dengan secepat mungkin supaya kestabilan politik Malaysia dapat dikembalikan. Aku tak setuju dengan hal itu. Kerana sudah banyak kali PRU dibuat tapi tetap tak stabil juga. Tetap tak stabil juga politik di Malaysia. Ini semua kerana tindakan tidak bertanggung jawab ahli-ahli politik yang suka-suka lompat parti. Tak suka parti lama pindah ke parti baru. Tak dapat jawatan di parti lama pindah ke parti yang baru. Diugut daripada parti ini dan parti itu, akhirnya pindah ke parti ini. Diprovokasi karena melakukan sesuatu ini dan itu, pindah lagi ke parti yang baru. Akhirnya apabila Agong memperkenan Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti, inilah keputusan yang paling kita tunggu oleh rakyat Malaysia. Kerana dengan adanya akta ahli parlimen, larangan ahli parlimen bertukar parti yang diluluskan pada mesyuarat kedua penggal kelima parlimen ke-14 yang lepas, ini satu petunjuk, ini satu indikator yang paling baik untuk rakyat Malaysia. Bagi rakyat ini berita yang baik, bagi rakyat ini berita yang paling menggembirakan. Namun demikian, bagi ahli-ahli politik yang seringkali menjadi katak-katak lompat yang perlu digoreng, keputusan Agong memperkenankan 14 akta ini menjadi berita yang amat dahsyat, ngeri dan juga menakutkan buat ahli-ahli parlimen ini. Kerana selepas ini, aku percaya selepas adanya akta peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti ini, maka semua ahli parlimen tidak akan berpindah suka-suka hati lagi. Mandat rakyat akan terjaga dan paling penting, kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada seseorang YB itu dapat dipertahankan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat hari ini, Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata, akta lain ialah Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Pembubaran 2022, Akta Sistem Insurans Pekerja Pindaan 2022, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 2022, dan Akta Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Pindaan 2022. Saudara-saudara, Azhar juga berkata demikian pada permulaan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Beliau turut memaklumkan mengenai perutusan yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Hatim yang menyatakan persetujuan Dewan Negara terhadap kesemua 25 rang undang-undang diluluskan Dewan Rakyat pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang isu lompat parti ini, aku fikir inilah perkara yang paling menarik berlaku pada hari ini. Tindakan yang di-Pertuan Agong meluluskan akta larangan ahli parlimen bertukar parti
adalah satu perkara yang paling ditunggu oleh rakyat Malaysia. Bukan kita tunggu nak pilihan raya. Kerana bagi aku, pilihan raya bukan jawapan kepada kestabilan Malaysia. Kerana sudah banyak kali pilihan raya berlaku. Akhirnya apa yang berlaku? Ada ahli parlimen, ada adun atau ahli Dewan Undangan Negeri berpindah. Bahkan bukan sekadar sekali dua kali, tapi ada yang telah berpindah sehingga 3 kali. Dan aku setuju dengan kelulusan larangan ahli parlimen bertukar parti ini, kerana ianya dapat menjaga hak para pengundi, dapat menjaga mandat, dan ini menguntungkan rakyat. Mungkin merugikan buat ahli parlimen kerana ada yang kata hak mereka untuk berjuang telah disekat. Tapi aku fikir perkataan hak mereka sebagai YB telah disekat itu tidak sesuai, kerana mereka dapat pekerjaan mereka sebagai YB daripada undi rakyat. Jadi kalau mereka kata mereka mau berjuang dan mau melompat parti, sebenarnya aku rasa itu hanya mementingkan diri. Bayangkan sajalah kalau kita memilih dia kerana dia daripada parti yang kita mahu, tetapi akhirnya oleh kerana dia lompat parti, apa yang berlaku ialah parti yang sepatutnya kalah kini menjadi parti kerajaan. Paling mudah cakap UMNO. Pada PRU 15 yang lepas, UMNO sudah kalah. Dia bukan lagi kerajaan. Tapi hari ini, tiba-tiba jadi kerajaan. Bukan melalui peti undi, tetapi melalui langkah Sheraton dan langkah-langkah ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen yang telah menodai mandat rakyat. Sehingga kan ada rakyat yang sanggup menyaman ahli parlimen. Paling senang kita cerita Azmin Ali disaman oleh pengundi Gombak. Walaupun Azmin Ali menang atas keputusan mahkamah itu, tetapi itu bukti bahawa para pengundi di kawasan Gombak sudah mula jemu, sudah mula muak dengan perbuatan lompat parti mengkhianati mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Beberapa jam selepas Zahid selaku Presiden UMNO mengambil keputusan untuk memecat beberapa ahli besar dalam UMNO, akhirnya Zahid Hamidi mengatakan sebabnya memecat mereka. Zahid kata keputusan memecat ahli atau gantung ahli supaya UMNO harmoni. Wow, ini satu pengakuan pendedahan yang luar biasa. Ramai orang yang mengambil peduli, yang mula mengulas tentang pemecatan beberapa orang ahli UMNO dan juga penggantungan beberapa orang ahli UMNO selain daripada menimbulkan perkara yang paling mengejutkan Malaysia. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan keputusan memecat dan menggantung ahli UMNO yang dibuat baru-baru ini adalah keputusan bersama dan bukan keputusan peribadinya. Presiden UMNO itu menafikan keputusan tindakan yang diambil oleh Majlis Tertinggi UMNO terhadap 3 ahli yang pada Jumaat lalu dibuat atas kehendaknya seperti didakwa dan menegaskan ia diambil bertujuan untuk mengelak parti daripada anasir yang akan memecah belahkan mereka. Sebarang anasir yang boleh memecah belah atau mengganggu-gugat perpaduan dalam parti ditangani sebaik mungkin dengan respon sewajarnya. Begitu juga terhadap anasir dalaman yang berusaha memburuk-burukkan institusi kepimpinan parti yang menjadi benteng kepada perjuangan UMNO. Jika institusi ini dilemahkan dengan anasir dalaman yang berkiasa dakyah dan tohmahan, tentunya akan merosakkan keharmonian, kata Zahid. Terdahulu, Ketua UMNO Cawangan Sri Labuan yang juga blogger Datuk Zahari Muhammad Yusuf Yassin dipecat daripada parti berkuat kuasa serta-merta. Tindakan itu mengundang kemarahan Zaharin yang membidas Zahid sebagai membuat keputusan tersebut kerana kepentingan peribadinya.
Selain Zaharin, dua lagi pemimpin parti yaitu Ketua UMNO bahagian Alor-Setar, Datuk Muhammad Yusuf Ismail dan Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman digantung keahlian parti selama 6 tahun. Dalam pada itu, Zahid berkata, bukan saja UMNO, badan politik lain juga melakukan tindakan sama bagi memastikan institusi kepimpinannya dihormati. Seperti saya katakan, kini bukan masa untuk menoleh. UMNO telah mengambil tindakan dan keputusan bersama demi kepentingan parti. Apa yang telah berlaku sesuatu penegasan oleh parti bahawa UMNO tidak pernah tentang individu. UMNO adalah mengenai rakyat dan negara, kata Zahid Hamidi. UMNO sebuah perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Kesilapan lalu tidak boleh berulang. Gunting dalam lipatan perlu dikenang, katanya. Tambah beliau, gerak kerja pilihan raya 15 menjadi fokus utama dan sehingga tiba tarik penting itu, UMNO akan terus marah demi rakyat Malaysia. Wow. Itulah dia komen Zahid Hamidi berkaitan dengan isu pemecatan dan penggantungan ahli UMNO. Zahid telah mengaku itu adalah untuk keharmonian UMNO, katanya, selepas Datuk Zaharin mengatakan pemecatan itu dilakukan kerana kepentingan peribadi Zahid Hamidi dan ianya dibuat berdasarkan kepentingan dan keinginan Zahid Hamidi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.